Saudara, nombor masuk saya ialah 2020873858. Saya akan memulakan video pada kali ini dengan pengenalan. Sukan adalah suatu aktiviti rada yang digalakkan di dalam Islam kerana terdapat banyak faedah serta manfaat yang boleh diperolehi oleh si pelaku, antaranya kesenjangan dan ianya bukanlah aktiviti yang baru saja wujud di zaman ini, sedangkan sejak dahulu lagi. Islam sangat mementingkan penjagaan kesihatan jasmani kerana ia merupakan salah sebuah elemen yang sangat penting untuk menjalani. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana kesihatan tubuh badan adalah salah satu nikmat utama yang patut disyukuri oleh umat manusia. Sekiranya nikmat tubuh badan ditarik semula oleh Allah SWT, kita akan mengalami kesukaran untuk melakukan semua aktiviti harian maupun sukan kerana tidak mempunyai kesihatan tubuh badan seperti orang lain. Terdapat beberapa sukan yang menjadi sunnah oleh Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah memanah, berenang dan berkuda. Seterusnya adalah aurat. Aurat dari segi istilah bermaksud anggota tubuh badan yang wajib ditutup dan disembunyikan oleh orang Islam dan haram untuk dilihat oleh orang yang bukan. Walau bagaimanapun, terdapat 4 mazhab terbesar, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Seperti umum diketahui, di Malaysia kita berpandukan dan berpegang pada ahli sunnah wal jamaah yang bermazhabkan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, aurat seorang lelaki itu adalah dari pusat hingga lutut, manakala mazhab bagi seorang wanita pula ialah seluruh tubuh badannya kecuali kedua tapak tangannya dan wajahnya. Yang seterusnya adalah apa itu maqasid syariah. Maqasid syariah dari segi bahasa bermaksud tujuan, manakala dari segi istilah bermaksud tujuan syarak yang akan diperolehi oleh hamba melalui dua bentuk, iaitu mendapat maslahah atau menolak mafsadah di dunia dan di akhirat dalam hukum hakam yang digariskan. Kedudukan maqasid syariah terbagi kepada 3, iaitu daruriyah, hajiyah dan dalam konteks perbincangan ini, iaitu tentang aplikasi maqasid syariah menjaga agama dan marwah dalam secara pemakaian. Atlet sukan tergolong di dalam maslahah daruriyah, iaitu Saya Ainun Najwa binti Sam alias Nur Hisham dan nombor matrik saya ialah 2020811256. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengetahui maksud aurat dan sukan dari perspektif Islam dan hukum syarak. Objektif yang kedua ialah kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti apakah punca berlakunya maruah dan agama diketepikan oleh segelintir atlet, terutamanya dari segi tata cara pemakaian. Objektif yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti cara untuk mengatasi permasalahan penjagaan maruah dan aurat para atlet. Dan yang terakhir ialah dapat mengetahui isu semasa yang berlaku mutakhir ini yang berkaitan dengan penjagaan maruah aurat dalam sukan khususnya. Terima kasih kepada saudari pembentang sebelum ini, iaitu Ain dan Aimuni. Baiklah, sebelum itu, nama diberi Nurul Nabihah binti Muhammad Zainuddin, bernombor matrik 2020860884. Pertama sekali, apakah itu kajian literatur? Saya pasti rakan-rakan tertanya, mengapa pentingnya kajian literatur di dalam kajian kertas kerja? Kajian literatur merupakan artikel atau isu yang menyokong dan juga membantu di dalam membuat kajian yang terkini. 2021 bukanlah lagi zaman Nokia 3310, tetapi di mana segalanya dapat dicari dengan membuat carian di internet. Orang kata segalanya di hujung jari, tak begitu.
Segala informasi dan kisah yang diulas seringkali dimuat naik kurang daripada seminit. Isu itu berlaku dan tidak kurang rancaknya isu berkenaan atlet dan pemakaian mereka, seperti yang berlaku baru-baru ini ketika di Tamasya Olimpik Tokyo 2020 di mana atlet wanita tidak mengenakan pemakaian yang bersesuaian dengan acara yang disertai. Isu yang pertama, atlet wanita, kontroversi dan hak berpakaian sukan seperti ini tidak seharusnya dijadikan sebagai satu permasalahan. Kerana apa? Di dalam peraturan pertandingan, apabila seseorang itu mewakili negaranya, mestilah mengikut peraturan 1.1 bahagian D dan juga H, iaitu para atlet hendaklah memakai pakaian seragam yang telah diluluskan oleh Persatuan Kebangsaan. Sekiranya pakaian yang dikenakan adalah seragam dan tidak mengganggu pandangan hakim yang mengadili serta tidak menyebabkan kekacauan ketika pertandingan berlangsung, atlet itu sebenarnya berhak memakai pakaian yang mereka inginkan. Terdapat beberapa artikel yang membantu dalam mencapai objektif kajian kertas kerja ini. Artikel yang pertama iaitu artikel yang diperolehi daripada Jurnal Pengajian Media Malaysia yang bertajuk Analisis Pelaporan Atlet Wanita Islam Semasa Sukan SEA 2015 dan 2017 dalam utusan online dan berita harian online. Artikel ini membantu kami dalam pelaporan tentang atlet wanita Islam semasa Sukan SEA tentang penggunaan gambar atlet jenis kebaratan. Selain itu, artikel kedua iaitu artikel daripada Mukhtar yang bertajuk Islam Muslimah dan Penyertaan Sukan. Artikel ini mengandungi aspek agama yang mempengaruhi bagaimana sukan boleh diamalkan. Artikel ketiga pula iaitu yang bertajuk mengintegrasikan prinsip maqasid al-syariah dan sukan dalam konteks penyertaan Muslim di dalam penilaian kritikal, ditulis oleh Ahmad Abdul dan Hairil, Badrul dan Diah dan juga Nur Azura, menerangkan tentang teori maqasid syariah di mana dalam sukan mengikuti model klasik tentang penyertaan Muslim boleh dikaitkan dengan darurat. Artikel seterusnya yang diperolehi daripada buku penulisan Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Fatwa Kontemporari Jilid 2 Siri 2 iaitu Ibadah Wanita dan Keluarga. Dalam buku ini ada menyatakan tentang atlet Muslim wajib menerangkan kepada penganjur tentang kepribadian pemakaian mereka yang khusus. Artikel kelima merupakan karya penulisan Ustaz Haryanto Rizal Rahman yang bertajuk Jangan Sampai Hati Mati keluaran tahun 2020. Buku ini menerangkan tentang hukum perihal atlet beragama Islam namun menyertai acara sukan yang mendedahkan aurat. Artikel keenam yang ditulis oleh Muhammad Asmawi II tentang tidak menjadi permasalahan sekiranya syarat seperti atlet wanita memakai pakaian yang menutup aurat untuk dilaksanakan kerana terdapat atlet dari negara Islam telah mempraktikkannya. Penulisan ini bertajuk Perbincangan Isu Wanita dan Sukan. Seterusnya, artikel yang bertajuk Tutup Aurat Sempurna ini ditulis oleh Ad-Din. Di dalam artikel ini, penulis berpendapat bahawa pakaian yang patuh syariah tidak menghalang pergerakan ketika beriadah dan bersukan dengan alasan rimas, susah bergerak dan tiada pilihan merupakan alasan yang tidak boleh diterima sebagai darurat kerana menutup aurat di dalam Islam adalah wajib bagi semua umat Islam. Dan artikel yang terakhir yang bertajuk Ramai Persoal Aurat Wanita Ketika Berbasikal, ini pula hukum lelaki pakai seluar ketat. Artikel ini berkisahkan hukum pakaian ketat untuk kaum Adam seperti mana yang dinyatakan di tajuk artikel. Sekian sahaja bahan kajian literatur yang membantu pembentang seterusnya dalam mengupas isi perbincangan. Saya Nur Fatihah binti Ma'aridi dan nombor matrik saya 2020472286. Terima kasih kepada Nabiha atas pembentangan yang sangat menarik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kumpulan kami. Metodologi menerangkan tentang dua proses. Yang pertama adalah proses pembahagian tugas kepada setiap individu dan yang kedua adalah daripada mana kami memperoleh bahan rujukan tersebut. Baiklah, yang pertama ialah proses pembahagian tugas. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Aimuni, Ain, Nabiha, Fatihah dan Faihana. Okey, yang pertama ialah pengenalan dan rumusan yang telah disiapkan oleh Aimuni.
Semestinya pengenalan dan rumusan tersebut mempunyai kaitan dengan tajuk yang kami bincangkan, iaitu aplikasi maqasid syariah menjaga agama dan maruah dalam tata cara pemakaian para atlet sukan. Seterusnya ialah objektif kajian yang telah dilengkapkan oleh Ain. Objektif yang dinyatakan sangat relevan dan sesuai dengan tajuk kumpulan kami. Selain itu, kajian literatur telah dijelaskan oleh Nabihah. Kajian tersebut mengandungi 3 isu semasa dan juga 8 artikel berkaitan dengan tajuk yang telah di-highlightkan, iaitu menjaga agama, maruah dan juga tata cara pemakaian para atlet. Seterusnya ialah metodologi yang diterangkan oleh saya sendiri, iaitu Fatihah. Di dalam metodologi ini, saya telah menerangkan 2 proses. Yang pertama ialah proses pembahagian tugas kepada setiap individu dan juga yang kedua adalah dapatan rujukan bagi setiap individu. Yang terakhir ialah dapatan dan perbincangan yang telah dihuraikan oleh Faihanah dan Ain. Dapatan dan perbincangan tersebut mengandungi punca dan juga kesan kepada para atlet. Kesan yang telah dinyatakan terbahagi kepada 2, iaitu positif dan juga negatif. Selain itu, di dalam dapatan dan juga perbincangan, mereka juga telah menyatakan 3 cara untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua adalah dapatan rujukan. Hampir kesemua dapatan rujukan yang mereka peroleh datangnya daripada internet. Sebagai bukti kesahihan maklumat yang diperoleh, mereka juga telah melampirkan pautan rujukan ataupun link di dalam kertas kerja tersebut. Sekian sahaja pembintangan daripada saya tentang metodologi kumpulan kami. Terima kasih. Nama saya Nurin Faihanah binti Azman, nombor matriks 20208611152. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca dan kesan tata cara pemakaian atlet pada masa kini. Pertama sekali saya akan terangkan punca tata cara pemakaian atlet pada masa kini. Antara punca-puncanya ialah terdapat beberapa kejohanan sukan yang tidak membenarkan atlet untuk bertudung. Hal ini menyebabkan atlet wanita sanggup untuk membuka tudung demi menyertai perlawanan tersebut. Seterusnya, kenyataan pihak KBS yang tidak menghalang para atlet untuk menutup aurat ketika bersukan, terutamanya atlet wanita. Hal ini menyebabkan atlet-atlet di luar sana mengambil mudah hal penjagaan penutupan aurat, hal penjagaan aurat mereka sendiri ketika bersukan. Seterusnya, terpengaruh dengan cara etika pemakaian orang barat. Apabila mereka bertanding di perlawanan antarabangsa, mereka mudah pengaruh dengan pemakaian mereka dan menarik perhatian mereka untuk pakaian seperti mereka. Seterusnya, takut akan pemakaian menutup aurat akan menjejaskan prestasi atlet ketika bertanding. Seperti yang saya nyatakan di sini, atlet-atlet ini telah membawa nama negara mereka dengan berpakaian menutup aurat ketika bertanding dan mereka juga telah memenangi perlawanan tersebut. Hal ini membuktikan bahawa prestasi atlet tidak akan terjejas walaupun mereka menutup aurat. Seterusnya ialah atlet tiada disiplin. Sekiranya atlet tiada disiplin untuk menutup aurat, mereka ia juga menjadi punca antara kenapa mereka membuka aurat ketika bertanding. Seterusnya, kesan tata cara pemakaian atlet pada masa kini. Kesan terbahagi kepada 2, kesan atlet menutup aurat dan kesan apabila atlet tidak menutup aurat. Pertama sekali saya akan terangkan kesan apabila atlet menutup aurat. Apabila atlet menutup aurat, mereka akan dipandang sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia. Mereka juga akan meraih pandangan yang positif oleh orang luar dan masyarakat. Kemudian mereka akan mendapat pujian, tidak dikecam oleh masyarakat, dijadikan idol atau contoh rakan sebaya dan dapat memupuk masyarakat untuk menutup aurat dengan sempurna. Dan mereka juga akan mendapat pahala sekiranya mereka menutup aurat dengan baik ketika bersukan. Seterusnya, kesan apabila atlet tidak menutup aurat. Antara kesan yang atlet dapat apabila mereka tidak menutup aurat ketika bersukan ialah mereka mudah mendapat kecaman dari masyarakat. Mereka tidak mampu untuk menjadi contoh kepada masyarakat dan orang di luar sana. Seterusnya, mereka akan dipandang hina atas cara pemakaian mereka. Dan mereka juga tidak akan mendapat pahala kerana mereka tidak menutup aurat dengan baik. Dan ini membuktikan bahawa 2 kesan ini adalah kesan mengapa atlet pada masa kini tidak
dapat menutup aurat dengan sempurna, dan apabila mereka menutup aurat dengan sempurna, mereka juga akan dapat pujian yang baik daripada orang sekeliling. Cara mengatasi tata cara pemakaian bagi atlet-atlet sukan. Seperti yang telah kita semua ketahui, setiap masalah atau halangan yang berlaku pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Begitulah juga dengan perkara yang dibincangkan di dalam kertas kerja kami, iaitu menjaga maruah dan agama dalam tata cara pemakaian bagi atlet-atlet sukan. Langkah pertama yang dapat diambil oleh pihak yang terlibat iaitu Majlis Sukan Negara dan organisasi tertinggi bahagian sukan misalnya, mereka perlulah mengasingkan sesi latihan ataupun kejohanan antara atlet lelaki dan perempuan. Usaha ini akan dapat membantu menjaga kehormatan wanita daripada menjadi tumpuan dan juga tatapan umum. Sebagai contoh, kejohanan tersebut boleh dilakukan pada tarikh yang sama namun pada waktu dan sesi yang berbeza, dan jika tersebut merupakan sesi perlawanan bagi atlet perempuan, hanya penyokong perempuan sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam tempat tersebut. Perkara ini sedikit sebanyak dapat memberi lebih keyakinan kepada atlet wanita beragama Islam untuk beraksi tanpa perlu rasa kekok jika dipandang auratnya oleh jantina yang lain. Langkah kedua yang dapat diambil ialah menghaskan sesetengah sukan kepada atlet bukan Islam. Dalam perihal ini, pihak Majlis Sukan Negara dan Unit Sukan Berprestasi Tinggi Negeri USPTN dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan mestilah menghaskan sukan-sukan yang mewajibkan tata cara pemakaian yang tidak bersesuaian dan terlalu ketat hanyalah kepada atlet yang bukan Muslim untuk mewakili negeri mahupun negara di kejohanan-kejohanan yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Antara contoh sukan yang memerlukan pakaian khas yang agak menjolok mata ialah sukan renang, terjun dan gimnastik. Ramai atlet yang mewakili negara kita di dalam acara ini, contohnya Nurda Bitah Sabri bagi acara terjun dan juga Farah N bagi acara gimnastik. Walaupun banyak kejayaan yang telah dilakar oleh mereka di persada antarabangsa, namun semua ini hanyalah dunia semata-mata. Oleh itu, untuk mengurangkan penyertaan para muslimin dan muslimat untuk mewakili negeri dan negara di kejohanan luar, pihak yang terlibat perlulah mencari atlet pelapis yang bukan beragama Islam sejak mereka kecil agar dapat melatih mereka menjadi seorang yang hebat seperti atlet yang ada sediakala. Namun sedemikian, perkara ini bukanlah larangan kepada penganut agama Islam iaitu kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini. Kita boleh menyertai aktiviti ini sebagai salah satu rekreasi dan bukanlah untuk berlawan di mana-mana agar dapat mengelak daripada menjadi tatapan umum terutamanya di kaca televisyen. Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Itu merupakan pepatah Melayu yang bermaksud jika kita ingin mempunyai sesuatu hasil yang baik, perlulah diajar seseorang itu sejak mereka masih kecil. Sama seperti konteks yang dibincangkan di dalam kertas kerja ini, jika negara kita ingin mempunyai atlet bertaraf dunia yang memakai pakaian yang sopan dan mengikut hukum syarak, semuanya perlulah bermula dari pencarian atlet-atlet cilik. Sebagai contoh, ketika ingin menarik para pelapis di kalangan kanak-kanak yang beragama Islam, tetapkan tata cara pemakaian yang bersesuaian dan sopan serta tidak terlalu mendedahkan aurat bagi sukan tersebut. Misalnya bagi sukan badminton, futsal dan olahraga dalam golongan perempuan terutamanya, tetapkan atlet tersebut untuk memakai seluar tai dan inner berlengan panjang ketika menjalani latihan. Jadi apabila mereka sudah terbiasa berpakaian sebegitu, maka prestasi mereka tidak akan terjejas di mana-mana kejohanan dengan hanya beralasan bahawa pakaian yang dipakai oleh mereka iaitu yang menutup aurat itu tidak selesa.
dan menyebabkan mereka tidak dapat beraksi dengan sempurna. Jika diajar dari awal, pastinya ia tidak akan menjadi masalah buat para atlet kita seperti kata pepatah, Allah bisa tegal biasa. Untuk cadangan ini, ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang amat penting iaitu mereka perlu sentiasa menyokong anak-anak untuk terus berusaha menutup aurat agar hasrat oleh banyak pihak dapat direalisasikan. Untuk memusat, sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa mengikut peraturan dan garis panduan yang ditetapkan untuk memelihara aurat dalam bersukan, kerana ia adalah satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita. Ianya perlulah dipatuhi oleh setiap Muslim tanpa sebarang alasan kerana di antara hikmah kewajipan menutup aurat ini disyariatkan adalah untuk memelihara kehormatan diri. Yang dapat dipertengahkan antaranya ialah menutup aurat ketika bersukan tidak akan menjejaskan prestasi seorang atlet itu. Membuka lain bahawa Islam itu agama yang mudah dan indah. Kita sebagai umat Islam tidak seharusnya menggunakan alasan tidak selesa dan tidak suka untuk membuat pergerakan sebagai alasan untuk tidak dengan sempurna seperti memakai pakaian mendapatkan warna kulit